Tiga lelaki warga Bangladesh maut dirempuh komuter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Tiga lelaki warga Bangladesh maut selepas dipercayai dirempuh komuter dalam insiden di landasan KTM Puncak Utama Jet Hill, Kajang Ahad lepas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden berkenaan pada 10.53 malam. Jelas beliau, satu jentera bomba dengan 5 anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kajang digerakkan ke lokasi kejadian. Kesemua mangsa berumur lingkungan 30 hingga 40-an tidak tersepit namun tercampak ke sisi landasan dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes diserah kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Seorang pemandu dan 2 penumpang cedera parah selepas kereta dinaiki terbabas ke dalam longkang di Jalan Temeloh Jerantut dekat Kampung Paya Keladan di Temeloh semalam. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata 2 lagi penumpang kereta terbabit cedera ringan dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian tersebut pada jam 4.36 petang. Seramai 4 anggota dan seorang pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh bersama 2 jentera termasuk Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS BBP Mentakap dikerahkan ke tempat kejadian. Menerusi kenyataan dikeluarkan, pasukan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan penyelamat. Kesemua mangsa terlibat dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas Temeloh untuk rawatan lanjut. Seorang lelaki di Johor Bahru mengaku tidak bersalah atas tuduhan seleweng wang masjid berjumlah RM12,000. Perbuatan itu didakwa dilakukan bekas bendahari masjid berkenaan 2 tahun lalu. Pertuduhan ke atas Syaharullah Ismail dibuat di hadapan Hakim Ahmad Kamal Arifin Ismail. Dia dituduh menyeleweng wang milik Masjid Al-Ubudiyah Macap pada 12 November 2022. Tertuduh yang kini bekerja sebagai pemandu lori kelapa sawit dibenar diikat jamin RM5,000 dengan seorang. Pertuduhan ke atas Syaharullah Ismail dibuat di hadapan Hakim Ahmad Kamal Arifin Ismail. Dia dituduh menyeleweng wang milik Masjid Al-Ubudiyah Macap pada 12 November 2022. Tertuduh yang kini bekerja sebagai pemandu lori kelapa sawit dibenar diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Dia turut dikendaki melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan. Kes disebut semula pada 8 April nanti. Seorang lelaki berusia 30 tahun ditangkap Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor dipercayai mengedar dadah bernilai RM542,709 di Durian Tunggal Melaka 14 Februari tahun lalu. Pengarah Kastam Negeri Johor Aminul Izmi Muhammad Suhaimi berkata suspek menggunakan gula bagi menutup dadah yang dibawa bersama untuk elak dikesan pihak berkuasa. Menjumpai satu karung berwarna merah di but kenderaan yang mengandungi 19 bungkusan coklat yang terdiri daripada 3 bungkusan disyaki gula seberat 3 kg, 2 bungkusan disyaki perkursor jenis barium sulfate seberat 2 kg dan 14 bungkusan disyaki dadah jenis methamphetamine seberat 14 kg. Turut disita sebuah kenderaan bagi menjalankan aktiviti berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 28 kenderaan mewah pelbagai jenama dirampas dalam tempoh Januari hingga Februari tahun ini memberikan nilai RM10.4 juta. Pengarah Kastam Negeri Perak Dato' Abdul Ghaffar Muhammad berkata rampasan tersebut dilakukan dalam serbuan di 12 lokasi berbeza di sekitar Perak dan Selangor. Menerusi serbuan berkenaan, 11 individu berusia antara 40 hingga 50 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D, Seksyen 133-1 dan Seksyen 138 Akta Kastam 1967. Lebih kurang RM10.4 juta Malaysia.
Semua kenderaan yang dirampas ni disyaki kenderaan yang belum lulus custom dan dirampas di premis dan syarikat yang terlibatlah. Jabatan Kastam Negeri Perak juga telah menahan 11 individu yang disyaki sebagai pemilik kenderaan dan juga pemilik syarikat untuk membantu siasatan kami. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di bangunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perak di Ipoh. Pemilik kenderaan perdagangan diingatkan supaya menyelenggara kenderaan milik mereka secara berkala. Exco Kesuanan, Sumber Manusia, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan S. Virapan berkata ia memastikan pelepasan asap hitam daripada kenderaan perdagangan tidak melebihi ketumpatan 50% yang dibenarkan. Pelepasan asap hitam ni ia akan mengganggu kita punya atmosfer, di mana karbon yang berlebihan akan menyebabkan, kita tahulah sekarang ni banyak isu perubahan iklim kan. So jadi kita sebagai pemilik kenderaan perdagangan kena ada rasa tanggungjawab itu untuk pastikan kenderaan yang kita gunakan untuk tujuan perdagangan ni mematuhi segala peraturan undang-undang yang ditetapkan, sama ada di bawah Jabatan Alam Sekitar maupun undang-undang lain, supaya kita dapat kawal pencemaran alam sekitar dan seterusnya kita membuat pemulihan alam sekitar. Beliau berkata demikian selepas pelancaran op bersepadu kenderaan bermotor dan sempena sambutan Hari Bumi Peringkat Negeri Sembilan tahun 2024 di Seremban. 162 saman dikeluarkan dalam operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang terhadap 410 kenderaan di Jalan Arowana Seberang Jaya. Dalam operasi selama 3 jam itu, 92 daripadanya telah diambil tindakan. Menurut kenyataan JPJ Pulau Pinang, kesalahan yang dikesan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada pelindungan insurans dan cermin gelap. Selain nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi yang dibenarkan serta mengubah suai kenderaan tanpa kebenaran. Penguatkuasaan itu bertujuan memantau, mengesan dan mengambil tindakan terhadap pengguna jalan raya yang tidak mematuhi Akta Pengangkutan Jalan 1987, Kaedah-Kaedah Pembinaan dan Penggunaan 1959. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengeluarkan 66 notis daripada 2,239 premis perniagaan yang diperiksa dalam op kesan bermula 1 Mac lepas. Operasi yang dilaksana KPDN itu bagi memantau kesan kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6 kepada 8%. Timbalan Menterinya Fuzia Salih memaklumkan kesemua peniaga yang menerima notis itu perlu memberi maklum balas dalam tempoh 4 hari bagi memastikan tiada berlaku kenaikan yang tidak munasabah. Selepas itu baru kita tengok dan kalau kita rasa memang betul-betul ada kenaikan yang tidak munasabah, kita akan minta lagi 4 hari ya untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kos sampai termasuk kita boleh kira, kita ada punca kuasa untuk mengira dia punya setiap kos nilai itu. Menyentuh mengenai jumlah yang dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, beliau maklumkan 5,904 kes direkodkan dengan nilai kompaun dan denda melebihi 1.46 juta ringgit. Kerajaan Johor menyasarkan sifar tangkapan membabitkan kesalahan merokok dan makan di khailat ramai sepanjang bulan Ramadan nanti. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, segala kekuatan aset termasuk van jenazah akan digerakkan bagi membuat tangkapan sekiranya terdapat individu melakukan kesalahan itu. Operasi yang saya tangkap sendiri pun pada tahun lepas, tangan saya sendirilah. Satu kedai itu dalam 5 orang juga. Dan dia membeli terlalu awal. Kalau membeli pada jam 11 pagi, ikat tepi pula tu tertariknya, mustahil tertarik sampai ke petang. Yang itulah kita percaya sebagian orang dia mungkin tak perasan ataupun mereka tersilap. Mudah-mudahan mereka tidak mengulanginya pada tahun 2024 ini. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT komited dalam memastikan setiap peniaga mematuhi peraturan dengan tidak menjual makanan kepada individu tidak berpuasa.
Penduduk yang dipindahkan akibat banjir di Sarawak terus berkurangan. 6 lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan PPS ditutup meliputi Dewan R. Piang Kampung Sinar Budi Baru, Dewan Masyarakat Setapok dan Dewan Taman Maliha. Selain Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Batu Kawah, Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Sungai Tengah dan SJKC Chung Hua Sejijak. Manakala 4 PPS masih dibuka. Melibatkan Dewan Kampung Selabi Entukoh, Balai Raya Kampung Melayu Balai Ringin, Dewan Serbaguna Kampung Insambang Padang Bilon dan Dewan Serbaguna Kampung Mundai. PPS tersebut menempatkan 124 penduduk daripada 31 keluarga. Ini dalam sejarah lah. Ini kali pertama Agong bagi Perdana Menteri kata. Gong. Kita orang Gong pula tongko. Kita orang pun nak juga. Gong pula. Kita orang pun nak juga. Bagilah kita. Tular di TikTok, 2 pempengaruh pembangkang mempersoal tindakan yang di-Pertuan Agong mengurniakan kereta kepada Perdana Menteri. Tak cukup dengan itu, mereka turut jadikannya bahan jenaka. Video dipercayai sengaja dihasilkan bagi mencetuskan sentimen negatif kepada Perdana Menteri. Secara tak langsung, mempertikai sikap dermawan Seri Paduka Baginda. Semakan sukan biar betul mendapati, ini bukan kali pertama Sultan Ibrahim berkenan berbuat demikian. Sebelum ini, kurniaan sama pernah diberi kepada 3 doktor pasukan perubatannya. Turut menerima kurniaan serupa 10 jururawat Hospital Sultanah Aminah. Selain Sultan Ibrahim, tindakan sama turut pernah dibuat Sultan Kelantan dengan mengurniakan nombor pendaftaran bernilai tinggi kepada Menteri Besar. Henti cipta persepsi, jangan mainkan isu 3R. Institusi diraja bukan bahan jenaka. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Arshikin berkenan hadir ke majlis santapan petang Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita sempena ulang tahun ke-40 hari ini. Keberangkatan tiba baginda ke Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam disambut penaung Puspanita Selangor, Datin Seri Mas Diana Muhammad dan Exco Wanita Anfal Saari. Pada setiap hari Jumaat di laman Atami Pejabat SUP. Tengku Permaisuri Selangor berkenan melafazkan ucapan dan menyempurnakan gimik perasmian pada majlis tersebut. Baginda turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 3 penerima ikon Puspanita Selangor dan bekas pengurusi Puspanita Selangor. Seramai lebih 400 ahli Puspanita Selangor hadir memeriahkan majlis berkenaan. Setakat ini, Puspanita Selangor memiliki seramai 8,366 ahli dan 16 pengurusi sejak penubuhannya. Dan memegang pelbagai jawatan dari Kerajaan Negeri Sembilan menyambut baik usaha Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam memerangi rasuah dalam kalangan ahli politik dan penjawat awam menerusi penganjuran program Ikrar Bebas Rasuah IBR. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata IBR penting kerana merupakan satu ikrar dan janji yang dibuat oleh pemimpin dan kaki tangan sesebuah organisasi. Ia bagi memastikan mereka melakukan tugas dengan penuh integriti yang tinggi serta menjauhkan diri dari rasuah. Dan saya harap bahawa IBR ini ataupun ikrar bebas rasuah ini bukan saja bukan takat di pejabat Menteri Besar, di pejabat esko-esko dan juga di Ahli Dewan Undangan Negeri, tetapi kepada seluruh kaki tangan awam dan juga mereka yang dilantik sebagai mata dan telinga kepada kerajaan negeri yang ada pada ini, iaitu JPKK kita, ahli-ahli majlis dan beberapa lagi yang kita sedia maklum bahawa berperanan bagi memastikan bahawa negeri ini bebas daripada rasuah. Beliau kata demikian selepas menghadiri program bicara eksekutif anti rasuah di Wisma Negeri Seremban. Kerajaan Negeri Sembilan menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan Tenko Holdings Berhad bagi projek pembinaan pelabuhan kontena pintar AI pertama di Malaysia.
MOU itu akan menyaksikan pembangunan transformatif Negeri Sembilan dengan peluang pekerjaan, peningkatan nilai hartanah dan pembangunan zon perindustrian baharu. Teknologi AI yang akan digunakan semestinya akan memberi impak bagi mengoptimumkan operasi dalam keseluruhan rantaian perkhidmatan marin dari kampung, seperti pendaftaran masuk dan keluar kapal, penjaduan pergerakan kapal, serta pengesanan operasi maritim di sekitar pelabuhan. Dengan teknologi AI ini juga kita akan mendapati segala operasi pelabuhan tidak lagi dilakukan secara manual. Ia akan meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesilapan manusia serta kadar kemalangan semasa operasi. Beliau berucap demikian pada majlis menandatangani MOU Pelabuhan Kontena AI pertama Malaysia di Seremban. Pelabuhan berkeluasan keseluruhan 480 ekar itu melibatkan kos bernilai RM2 bilion. Akta baharu merangkumi peruntukan berhubung tata cara dan penguatkuasaan kill switch bagi meningkatkan keselamatan digital akan turut mengambil kira tindakan tegas terhadap pihak yang cuai dalam menangani jenayah penipuan dalam talian termasuk institusi kewangan. Kerajaan juga tidak memandang rendah terhadap isu penipuan dalam talian. Tindakan menyeluruh sedang diambil bagi membanteras jenayah itu. Setakat Januari 2024, sebanyak 131 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 93 nombor talian yang meragukan telah disekat. Nombor-nombor akaun dan telefon yang terbabit itu juga akan direkodkan di dalam sistem Semak Mule pada PDRM sebagai rujukan dan panduan yang membolehkan orang awam membuat semakan sebelum mereka meneruskan transaksi kewangan mereka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang tidak menerima sebarang aduan mengenai kenaikan harga barang sektor yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST 1 Mac lalu. Pengarahnya SJ Gen berkata pemantauan ops kesan yang dijalankan pihaknya sejak 4 hari lalu mendapati peniaga tidak menaikkan harga barangan mereka. Bagaimanapun, beliau mahu semua pengguna perlu tahu mengenai sektor yang terlibat dan tidak dengan kenaikan 2% SST supaya tidak tertipu. Kita cuba kesan peniaga-peniaga yang sepatutnya sektor itu tak dikenakan SST, dia cuba kenakan SST. Ataupun apa-apa yang salah dalam yang 8% ke, ada yang kita dapat aduan, contohnya di negeri lain lah, kita tengok SST sampai 10% di charge. Tapi tak terjadi lagi di Pulau Pinang lah. Kita ada satu tim yang under enforcement pun sedang memantau perkara ni untuk tiada pihak yang mengambil kesempatan ketika SST ni. Tambahnya, pengguna yang berdepan salah laku peniaga diminta mengemukakan aduan bagi membolehkan siasatan dan tindakan lanjut diambil. Peniaga boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 sekiranya melakukan kesalahan menaikkan harga barang. Beliau kata demikian selepas melancarkan program jualan Ehsan Rahmah di Seberang Jaya. Penempatan haram atas tanah milik Majlis Ugama Islam Sabah Muiz di kawasan Kampung Gresik, Sagu King akan dikosongkan menjelang fasa akhir ops roboh pada Khamis nanti. Ini berikutan hanya berbaki lebih kurang 50 buah rumah masih berpenghuni dan meninggalkan kawasan tersebut selewat-lewatnya semalam. Operasi yang bermula sejak November tahun lalu itu melibatkan lebih 400 buah rumah setinggan dengan hampir 2,000 penduduk di tanah milik berkeluasan 34 ekar. Usaha pengosongan bermula sejak tahun 2020 namun tertangguh berikutan COVID-19 dengan perancangan pembangunan kawasan prospek Mixed Development merangkumi gudang projek minyak dan gas selain logistik perkapalan. Operasi melibatkan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM, Perbadanan Labuan, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Imigresen serta Sabah Electricity. Pelaksanaan pelepasan banduan secara berlesen PBSL menerusi tahanan di rumah hanya akan ditentukan selepas proses penelitian dibuat. Ini termasuk mengenal pasti sama ada terdapat keperluan untuk mengubal peruntukan undang-undang atau akta sedia ada.
Kerajaan sebelum ini secara prinsip setuju untuk memulakan program itu dalam usaha mengurangkan kesesakan di penjara. Untuk kita melaksanakan, ada atau tidak keperluan kita semak undang-undang, akta, peraturan. Ya, apakah perlu kita buat akta baru misalnya. Semua tu kita akan buat, kami akan semak akta sedia ada. Apakah kita perlu buat pindaan terhadap seksyen yang berkaitan, ataupun kita nak tengok balik peraturan-peraturan penjara tahun 2000. Penghuni penjara yang terlibat terdiri daripada individu yang berpenyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya dan ibu mengandung. Ketika ini kira-kira 80,000 banduan ditempatkan di 43 penjara seluruh negara dengan kadar nisbah 244 banduan bagi 100,000 penduduk. Ia melebihi kadar nisbah piawaian antarabangsa iaitu 145 banduan bagi 100,000 penduduk. Penubuhan Mahkamah Syariah hendaklah diletakkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah sebagaimana Mahkamah Sivil disebut dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia sebagai langkah bagi memperkasakan institusi tersebut. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah bertitah, Mahkamah Syariah merupakan obor keadilan agama Islam yang merupakan agama rasmi negeri Kedah. Justru, baginda mahu Mahkamah Syariah menjadi sebuah institusi yang penting sesuai dengan kedudukan Islam di negeri itu. Kerajaan juga perlu menyemak semula struktur Mahkamah Syariah seperti sistem hierarki Mahkamah Syariah untuk memberi lebih ruang keadilan kepada pihak terlibat serta menambah baik kedudukan jawatan Hakim Mahkamah Syariah agak setanding dengan sistem diguna pakai di Mahkamah Sivil. Beta berharap usaha ini dapat disegerakan demi memartabatkan ketinggian institusi Mahkamah Syariah di negeri Kedah. Titah baginda semasa merasmikan pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Al-Usta. Turut berangkat Sultanah Kedah, Sultanah Malaya Tengku Arif dan Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Kementerian Kerja Raya KKR mencadangkan semua pekerja asing dalam sektor pembinaan diuruskan oleh Pusat Pertukaran Pekerja Binaan Berhad CLAB. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan kata langkah itu bagi memastikan segala urusan dapat dilaksanakan secara bersepadu oleh satu agensi. Urusan daripada menduga di negara sumber sehinggalah penyediaan tempat tinggal, memastikan pemantauan gaji dan segala kebajikan pekerja diambil kira, maka KSM dan KDN hanya berurusan dengan klub, tidak perlu berurusan dengan ramai pihak-pihak. Menurutnya, Malaysia mempunyai lebih kurang 600,000 pekerja binaan asing melebihi keperluan industri sekitar 500,000 orang. Justru pengurusan daripada satu agensi mampu mengawal lambakan pekerja asing dalam negara. Ketika ini, CLAB sebagai sebuah organisasi di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bertanggungjawab menguruskan pertukaran pekerja asing. Beliau berkata demikian selepas sambutan ulang tahun ke-20 CLAB di Ibu Negara. Ketua Jurulatih Baharu Skuad Hoki Kebangsaan Sarjit Singh bersedia memberi peluang kepada pemain veteran untuk kembali membarisi skuad Speedy Tigers. Beliau percaya usia bukanlah penghalang kepada mana-mana pemain untuk menampilkan prestasi cemerlang dalam skuad hoki negara. Sarjit berkata disiplin dan kegigihan menjadi keutamaan untuk barisan kejurulatihan memilih pemain yang akan membarisi skuad Speedy Tigers. Sesiapa pun coach, kalau ada player yang 300 cap, every coach want the player. But nowadays modern hockey, can he last? Can he play? Can he play? We have to look at his age. Kita kena tengok umur dia. Can he give the extra? Because the best time to get players, they want to pick is always 24 to 27 to 28. After that, of course they are there, but depends. Kita bukan cakap when you are 38 you cannot play. You can play. Macam Ronaldo, he's
At that age, he's still running around. If the same player can do it, why not? Beliau kata demikian pada sidang media Konfederasi Hoki Malaysia KHM di Stadium Nasional Hoki Bukit Jalil hari ini. Dalam pada itu, Sajid berkata beliau memerlukan masa 14 hingga 18 bulan untuk membentuk skuad yang ampuh dan dilengkapi pemain bertaraf antarabangsa untuk bersaing di peringkat tertinggi. Sementara itu, Presiden KHM Datuk Seri Subahan Kamal berkata Sajid turut bakal diberikan peranan untuk mengendalikan skuad remaja kebangsaan selain perlu melihat keseluruhan ekosistem skuad hoki negara. Diorang semua akan duduk bawah satu bumbung. So kita kalau boleh, harapan kita biar pasukan senior dengan junior mesti bekerja bersama together, bukan separate macam dulu. Senior, junior dah tak mau dah, kita nak bawa satu bumbung. So the head coach akan merungkai satu perancangan. Pemain-pemain Speedy Tigers yang akan dipanggil menyertai latihan bakal diumumkan pada 10 Mac ini. Menjelang saingan Piala Presiden dan Piala Belia 2024 yang akan membuka tirai April depan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terlibat dalam insiden pergaduhan. Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pertandingan FAM, Muhammad Dali Wahid menjelaskan, perkara itu turut ditekankan ketika sesi taklimat kepada pasukan bertanding hari ini. Kita berharap pada tahun ini kita tak ada perkara-perkara tersebut berlaku dan saya juga sebagai Jawatankuasa Keselamatan kita akan ambil tindakan yang tegas terhadap insiden-insiden tersebut. Jadi kita akan PDRM akan menghantar kita hantar supaya semua daerah atau negeri yang terlibat dengan perlawanan tersebut keselamatan perlu dititik beratkan. Katanya selepas majlis undian Piala Presiden dan Piala Belia bagi musim 2024 di Wisma FAM hari ini, saingan Piala Belia yang menggunakan format Liga 2 pusingan dijadualkan berlangsung mulai 27 April depan. Sementara itu, pertandingan Piala Presiden pula turut menggunakan format sama dan akan bermula pada 21 April depan. Melaka sasar 20 pingat emas pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos ini. Exco Belia Sukan dan NGO Negeri VP Syamugan berkata pihaknya optimis sasaran itu dapat dicapai berdasarkan prestasi memberangsangkan daripada atlet yang terlibat. Menurutnya, persiapan pasukan Melaka kini sudah 60% bagi memastikan sasaran itu dapat dicapai. Tahun lalu pun kita almost there, 17 pingat. Tapi kita punya salah satu peserta perenang, akuatik tu, dia tak dapat hadir di atas hal-hal kesihatan dan keluarga. So kita jatuh 2 pingat di sana. Dia adalah pingat sasaran. Begitu juga dengan Muay Thai. Muay Thai pun kita sasarkan pingat emas tapi kita tidak tercapai. So yang kita capai itu bila perak, kita boleh anggarkan. Perak itu adalah almost 0.5 ataupun 1.0. Markanya dengan perak dengan emas. So bila kita jatuh kepada perak itu, dia seolah-olah macam emas juga. Yang penting boleh tengok angka tu. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan bapa angkat, jabatan angkat dan anak angkat Sukma Sarawak di Seri Negeri Air Keroh. Pada edisi Sukma lepas di Kuala Lumpur, skuad Melaka meraih 17 emas, 11 perak dan 23 gangsa. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan selamat malam.